Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syairah binti Akraman. Saya merupakan fasilitator Aku Boleh dan di bawah modul pengenalan pengurusan keuangan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana pula dengan cara pengurusan keuangan perniagaan anda? Adakah dalam keadaan yang baik ataupun kurang memuaskan? Saya percaya semua yang membuka perniagaan ini, yang membuka bisnes adalah individu yang bijak dalam pengurusan kewangan perniagaan. Tetapi namun begitu, kadang-kadang kita terlepas pandang dengan cara untuk pengurusan keuangan perniagaan yang lebih berkesan. Jadi dalam modul ini saya ingin memberitahu atau memberikan sedikit info tentang cara pengurusan keuangan yang lebih berkesan. Nombor satu, terdapat 7 cara untuk uruskan keuangan perniagaan anda, iaitu nombor 1, asingkan akaun peribadi dan akaun perniagaan. Nombor 2 adalah rekod semua pembelanjaan. Nombor 3, rekod semua jualan. Nombor 4, bayar gaji kepada diri sendiri. Nombor 5, lantik accountant. Nombor 6, jangan lari dari cukai. Nombor 7, membayar zakat. Apa yang dikatakan asing akaun peribadi dengan akaun perniagaan? Ada yang buat tak? Kalau ada, cuba komen di bawah. Okey, akaun peribadi dan akaun perniagaan ini perlu diasingkan. Perlu sediakan akaun khas untuk perniagaan anda. Tidak boleh wang perniagaan anda dimasukkan dalam akaun peribadi. Anda perlukan disiplin jika buat closing perniagaan anda dan terus bank in hasil jualan untuk hari itu pada setiap hari. Anda tidak boleh lewat-lewatkan, anda tidak boleh membuat akaun masukkan akaun perniagaan duit dalam akaun peribadi anda supaya nanti sekiranya anda letak dalam peribadi, anda tidak tahu ini duit syarikat ke atau duit peribadi anda, boleh guna ke atau tidak. Okey, rekod semua pembelanjaan. Simpan semua resit pembelanjaan yang anda buat untuk setiap hari dalam satu fail. Anda juga perlu menyediakan payment voucher untuk mengetahui siapa yang meluluskan pembelanjaan dalam perniagaan anda. Jadi, di sini anda perlu simpan kerana bagi perniagaan, bukan bagi saya, bagi perniagaan, simpan resit untuk keluar masuk adalah sangat penting. Sebab apa? Kita melalui resit itu, kita tahu di manakah duit kita berjalan, duit kita pergi, duit kita keluar masuk dari mana. Jadi tak mungkin dan sekiranya anda tidak menyimpan resit, mungkin akan ada isu yang duit itu berkurangan dan tidak tahu ke mana pergi. Duit itu terlebih mungkin boleh, tapi kekurangan kita tak tahu ke mana duit itu pergi. Jadi simpan resit dan sediakan payment voucher untuk tahu siapa yang buat keluar dan luluskan keluar pembelanjaan. Jadi anda perlu rekod semua pembelanjaan itu. Okey. Yang seterusnya adalah rekod semua jualan. Anda perlu rekod semua jualan yang anda telah buat. Jangan lupa untuk rekodkan setiap hari ke mana keluar masuk duit itu. Semana anda beli apa untuk perniagaan anda beli apa untuk premis anda beli apa untuk kegunaan perniagaan anda perlu mengeluarkan resit bagi setiap jualan anda. Tidak kisahlah anda adalah wedding planner, uruskan perkahwinan, uruskan photographer, anda uruskan catering, makanan, anda perlukan keluarkan setiap resit itu, anda perlu tahu. Kerana melalui itu kita akan tahu
bagaimana duit anda masuk, bagaimana duit anda keluar, untuk apa, untuk kegunaan apa, siapa yang bayar. Jadi anda perlu keluarkan resit itu. Okey. Seterusnya adalah semua resit yang anda keluarkan sepatutnya selari dengan jumlah wang yang masuk ke dalam akaun syarikat anda. Okey, seterusnya bayaran gaji kepada diri sendiri. Anda perlu bayar gaji kepada diri sendiri. Sekiranya anda tidak bayar gaji kepada diri sendiri, berkemungkinan anda akan merompak bisnes sendiri. Sebab apa yang dikatakan dengan merompak bisnes sendiri, sekiranya anda tidak memberikan gaji kepada anda, bagaimana untuk anda membeli keperluan anda, keperluan rumah, nak belanja orang-orang yang tersayang. Jadi anda perlukan gaji kepada diri sendiri. Dan sekiranya anda mempunyai gaji, anda perlu rekodkan ia sebagai perbelanjaan syarikat. Jadi anda dengan cara ini anda tidak akan merompak bisnes anda sendiri. Sekiranya anda tiada duit anda, mungkin sekiranya anda tidak dibayar gaji untuk diri sendiri, anda akan ambil beberapa sejumlah wang dalam akaun syarikat anda dan ambil untuk beli keperluan peribadi anda. Dan ini adalah amalan yang tidak begitu sihat ya untuk perniagaan anda. Jadi, bayarlah gaji kepada diri sendiri supaya anda tahu dan anda boleh gunakan wang peribadi anda. Itu sebagai wang peribadi anda, wang gaji anda. Anda boleh beli apa-apa yang anda mahu, tapi asalkan anda jangan merompak bisnes sendiri. Okey? Nombor 5, lantik akaunten. Lantiklah akaunten mengikut kemampuan perniagaan anda. Melantik akaunten dapat menguruskan hal-hal debit, kredit dan perakaunan dengan perniagaan yang dengan lebih baik. Jadi di sini lantiklah akaunten dengan mengikut kemampuan anda. Tidak perlulah berlebihan. Tidak perlulah sekiranya perniagaan anda tidak adalah baru bermula, anda bolehlah buatkan akaunten anda dengan harga yang kecil-kecil, macam tu. Jadinya sekiranya anda ada akaunten untuk perniagaan anda, ini akan lebih merapikan akaun anda. Jadi akaun perniagaan anda akan lebih smooth je bila anda ada akaunten. Sebab apa? Akaunten ni mempunyai pengalaman yang tersendiri. Mereka mungkin belajar untuk cara untuk jadi akaunten, cara untuk kira income masuk semua tu, macam mana sum divide macam tu. Mungkin setengah peniaga tidak berapa mengetahui dan cara untuk membuat akaun dengan benar. Jadi bila ada akaunten, anda boleh akan nampak akaun perniagaan anda tu akan lebih baik dan lebih teratur. Okey, jangan lari dari cukai. Kat sini siapa yang lari cukai? Lepas ni jangan lari dari cukai ya. Lari dari cukai adalah salah di bawah section 114 Akta Cukai Pendapatan 1967. Bayaran cukai sebagai tanda individu atau perniagaan ada pendapatan yang sangat penting dalam pembangunan perniagaan. Jadi bayarlah cukai untuk masa-masa yang akan datang, kita tak tahu kan? Jadi bayarlah cukai. Okey, nombor 7 adalah bayar zakat, membayar zakat. Zakat perniagaan itu adalah wajib, terutamanya untuk umat Islam. Untuk beragama Islam, bayarlah zakat. Bayar zakat kerana ini penting. Seperti dikatakan keberkatan dalam perniagaan. Apabila kita mendapat untung, kita bayar zakat, itu lebih mendapat keberkatan. Jadi bayarlah zakat perniagaan, kita juga beruntung kerana zakat itu yang kita keluarkan.
kita akan mendapat untung. Kita jangan kira macam, oh tak mau bayar zakat sebab nanti tinggal sedikit semua tu. Jangan berfikir begitu. Dan ingatlah untuk membayar zakat perniagaan anda supaya lebih berkat. Okey. Okey, sekiranya anda mempunyai soalan untuk sub modul ini, anda boleh komen di bawah dan anda boleh menjawab soalan-soalan, 3 soalan yang diberikan ini di dalam Google Form yang akan disertakan link di bawah description. Okey. Soalan nombor 1, senaraikan 7 cara pengurusan keuangan, cara yang telah dibincangkan. Nombor 2, pada pandangan anda, dalam 7 cara pengurusan keuangan perniagaan yang telah dibincangkan tadi, cara mana satukah yang anda telah pernah amalkan sebelum ini? Nombor 3, pada pandangan anda, apa akan terjadi sekiranya tidak mengurus keuangan perniagaan anda dengan baik? Jadi anda semua boleh menjawab soalan-soalan ini di dalam Google Form. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.